Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi, semua pimpinan makmah, hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya saya mengucapkan ahlan wa sahlan, welcome to Perlis. All of you daripada makmah, saya faham seluruh Malaysia. Saya sebenarnya hari ini adalah hari yang saya cuba tak ada program sebab saya sedang bersiap nak ke Mekah. Cumanya agak lambat sikit makmah bagi, saya ingat baru minggu lepas baru bagi. Tapi saya oleh kena tengok makmah membabitkan saudara baru, saya kata pada pejabat saya, tak apalah saya datang jugalah. Pasal nanti bukan senang nak jumpa dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan terima kasih banyaklah datang ke Perlis ni. Dan kita pun memang bercadang untuk next year ada satu conference yang besar tentang mu'alaf ni. Dan kita nak jemput mu'alaf, siapa saja yang datang, penginapan semua mungkin boleh buat di sini juga. Penginapan semua kita tanggung, makan kita tanggung. Cari tiket je datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Tadi saya tengok tajuk dia tentang apa? Fiqh mu'alaf ya. Anak perempuan saya seorang, dia berminat dengan dakwah ni. Jadi sebelum saya datang tadi, saya kata senaraikan apa dia perkara yang menjadi fikiran kepada mu'alaf ni. Jadi dia pun tulislah beberapa perkara, jadi saya tengok di sini. Tapi saya rasa saya akan buka pada sesi perbincangan juga supaya kita dapat manfaat bersama. Saya tak pasti kalau ada istilah ataupun bahasa saya yang tak difahami, maklumkan. Takut saya cakap utara ke, nanti tak faham. Okey, saya akan bercakap sikit tentang fiqh, perkataan fiqh tu dulu. Kita selalu kata fiqh. Fiqh ni apa? Fiqh ni ialah fiqh. Fiqh, jadi maksudnya satu kepahaman yang mendalam. Sebab Quran kata wahum la yafqahun. Mereka tu orang munafik, tak faqih, tak faham mendalam. Daripada perkataan, daripada derive from the word fiqh. Fa, qaf, ha. Nabi doa Allah ajak Allah mafaqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Itu asal perkataan fiqh. Maksud memahami sesuatu dengan mendalam, comprehend something, benar-benar faham satu hal, kita katakan fiqh. Cuma apabila kita fiqh itu telah menjadi istilah, dalam saya sebut sikit, mungkin saya tak tahu latar belakang yang berbeza, tetapi di dalam disiplin ilmu apabila kita study sesuatu perkara, kita study perkataan asal maksud apa, perkataan itu apabila menjadi istilah maksud apa. Kan? Kedai maksud tempat jual barang, kopi maksud apa? Minuman lah kan. Jadi kedai jual, kalau kedai kopi, kalau zahir bahasa, kedai yang jual kopi lah. Tapi kedai kopi, bila kita sebut, dia tak masuk kedai kopi saja jual kopi kan. Apa dia?
teh ada. Lagi boy. Kuih ada. Nasi lemak ada. So, apabila istilah, dia membawa kepada maksud yang lain. Mungkin asalnya perkataan itu kerana dulu orang pergi minum kopi, maka timbul istilah berkenaan. Apabila kita sebut fiqh dia adalah, dia panggil dalam istilah bahasa lah secara teknikal. Bolehkah saya cerita macam ni? Tak heavy sangat ke apa? Okey ya? Saya main ni tadi duk fikir lah kata apa saya nak cakap. Secara teknikal dia panggil al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Macam itulah. Orang mengaji dulu universiti gitulah. Atau mengaji pondok macam itulah. Dia panggil al-ilmu. Ilmu bil ahkamil amaliyah. Ilmu dengan tentang hukum hakam amaliyah, perbuatan. Hukum hakam ada yang tak perbuatan, iaitu kepercayaan duduk dalam dada kita kan. Dia tak perbuatan. Ni apabila fiqh ni dia membabitkan perbuatan, sembahyang, puasa, makan, minum, kan? Ibadah, jual beli, muamalah. Ni perbuatan. Kepercayaan dia masuk dalam bab akidah. Ada hukum juga. Percaya macam ni, percaya kat bomoh, percaya kat apa hukum. Ada hukum juga. Tapi itu dalam bab aqaid, dalam bab kepercayaan. Faith. Ini dia panggil al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah. Hukum hakam syarak. Hukum hakam yang ada kaitan dengan syarak yang merupakan amaliyah, praktikal. Kan? Al-muktasab, yakni hukum hakam, ilmu itu dihasilkan min adillatiha tafsiliyah, daripada dalil-dalil dia yang terperinci. Apa maksud dalil terperinci? Dalil daripada Quran, lagi daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas. Okey. Jadi dalil ni, kita nak tahu satu hukum, kita tak tahu melainkan pasal kita agama ni, tuan-tuan dan perempuan kena follow saya. Saya nak cerita benda ni ya. Satu-satu tak faham angkat tangan. Jadi macam kelas ya. Boleh ya? Saya mari macam ni, saya duk fikir tadi cakap apa, tengok-tengok tajuk ni, tak sah ni. Okey. Dia begini. Kita ni, kalau Nabi SAW masih wujud. Dalam lagu Arab tu kata, laukana bainana kan. Kalau Nabi tu masih wujud, kita tak payah fikir lah. Kita tanya Nabi je lah. Betul tak? Rasulullah boleh kata buat ni. Betul tak? Sekarang apabila Nabi tak ada, kita kena apa? Yang tinggal apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Apabila tinggal Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' dan qiyas, tak apa yang tu kita akan ada bahasan dia. Kita baca Quran, kita baca Sunnah, kita hanya yang depan kita ada ialah teks. Kan? Teks ni dia ada teks yang bersifat suruhan. Betul tak? Ada sifat larangan, keizinan. Cuma kadang-kadang teks itu tidaklah semestinya, tak semua teks, bahkan banyak teks yang not very clear di sudut nak beri kata pemutus ataupun boleh diberi lebih daripada satu maksud. Saya buat contoh, bapak faham? Kan? Kata wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang puasa kan, siapa yang sakit atau dalam musafir, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Kita faham tak ayat tu? Faham tak? Faham. Tapi dia tak bagi tahu sakit tu sakit apa? Sakit gigi? Sakit kepala? Sakit kaki? Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati boleh buka puasa. Oh, kelah.
Sakit apa? Dia tidak detailkan. Faham tak? Bila dia tidak detailkan, di situ datangnya peranan para pengkaji hukum. Pengkaji hukum ni kita ambil daripada perkataan fiqh tu juga, yang tu kita panggil fuqaha. Fuqaha. Mereka kaji hukum tu, mereka cari apa dia. Sakit tu macam mana? Nak letak dia punya guidelines dia. Banyak mana yang boleh kata sakit ni. Musafir, dia kata musafir, dia tak bagi tahu musafir pergi tengok bola di Qatar ke? Kan? Musafir pergi rumah adik-beradik ke? Musafir nak pergi mengorat ke? Dia tak bagi tahu. So, di situ datang istimbat. Di situ datang muktasab tadi. Satu kajian mesti dibuat. Faham tak maksud saya? Dia kena slow-slow. Tak faham you angkat tangan. Pasal kita tajuk ni dia heavy sikit. Jadi saya cakap lah apa-apa yang saya terlintas ni. Kalau terlepas, beritahu. Okey. Kadang-kadang ada benda Nabi bagi arahan. Logiknya kalau bagi arahan mesti kena buat. Betul tak? Nabi bagi. Tapi bukan semua arahan itu sama. Ada kadang-kadang arahan dibuat kerana wajib. Kadang-kadang kerana galakkan saja. Betul tak? Kita arah anak kita. Kadang-kadang arahan tu bukan kerana wajib. Saya buat contoh. Tapi kerana kita izin. Saya buat contoh. Kita kata pada anak kita, lagi tak pukul 6, jangan duduk keluar rumah. Duduk dalam rumah ni. Baca. Cukup pukul 6, kita pun kata kat anak kita, pergilah keluar. Adakah kita mewajibkan dia keluar atau bermaksud kita mengizinkan dia keluar? Maksudnya kalau dia tak keluar, kita marah. Tak. Kenapa kita kata pergilah? Itu satu command, satu order. Tapi kerana nak membuka larangan tadi. Betul tak? Kita baca Quran. Ni pasal 2-3 hari ni saya cakap pasal Jumaat. Quran kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'." Apabila diseru kepada sembahyang Jumaat, segera mengingati Allah. Fas'au, arahan, segera mengingati. Dengar azan, wajib kena masjid. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tak payah jual beli. Tak boleh jual beli. Maksudnya hari Jumaat memang ada jual beli lah. Bukan hari tutup kedai. Tapi bila sampai waktunya. Tapi dia kata, wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardh. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai sembahyang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Arahan. Wabtaghu min fadlillah, pergi cari kurniaan Allah. Kalau orang tu lepas sembahyang Jumaat tak pergi kerja, apa hukum? Quran suruh. Harus. Ni arahan, ada command. Hari Jumaat tak cuti. Hari Jumaat cuti tu kita yang buat. Hari Jumaat tadi jual beli ya dah. Okey. Arahan itu bukan arahan mewajibkan, kerana sebelum tu dia tak bagi tadi. Dia suruh pergi. Dah selesai sembahyang, dia kata tak apa, dah selesai, pergilah. Betul tak? So, maksud saya apa? Maksud saya nak cerita, hatta arahan, suruhan, walaupun kita tahu suruh kena wajib, larang tak boleh, tak sama degree dia tu. Tak sama tahap dia tu. Siapa yang dah kaji benda ni? Itu datangnya faqih, fiqh. Nah, itu poin saya. Dia macam mana kaedah-kaedah tu, hak tu tak apa, jangan berat. Itu dia panggil usul fiqh. Apa macam mana dia punya implementation dia tu, macam mana nak apply dia punya kaedah dia tu, itu dibuat oleh ulama-ulama fuqaha tadi lah, ahli-ahli fiqh tadi. Maka dengan itu,
adalah banyak mazhab. Bukan kerana Islam tu keliru, kerana sebahagian arahan itu boleh dipahami lebih daripada satu makna. Maka ada mazhab Hanafi, dia faham macam ni. Semuanya berkaitan dengan nas tu juga. Ada mazhab Malik, dia faham macam ni. Berdasarkan kaedah yang dia bina atas diri dia. Dia cara perspektif yang dia ambil. Ada mazhab Syafi'i, arahan macam dia faham macam ni. Ada mazhab Hambali, dia faham macam ni. Saya buat contoh. Nak mudahlah contoh. Nabi tak bagi wanita bermusafir, la tusafirul mar'ah biduni mahramiha. Wanita tidak boleh musafir tanpa mahram dia. Apa kita nak faham? Faham dia? Kalau tak ada mahram, tak boleh musafir. Ada mazhab, dia faham. Dia bukan tak bagi musafir tu kerana tak ada mahram. Tapi tujuan suruh ada mahram tu nak mengelakkan berlaku fitnah pada diri wanita. So kalau dia bermusafir dengan sekumpulan wanita yang lain, bukan mahram dia, yang mana mereka itu dapat mengelakkan diri dia daripada jatuh dalam bahaya atau fitnah, seperti ada mahram dia, dan tertunai maksud Nabi. Sebahagian mazhab, no. You must ada mahram. So, dua-dua tahu nas tu. Tapi satu melihat pada sudut ni, seorang lagi melihat pada sudut yang lain. Dalam dunia ni, dah sebut main dia perlih ni, saya cerita sikit lah. Dah perlih. Dalam dunia ni, ada orang dia memang terikat only one mazhab. Dia tak keluar-keluar. Dia only follow one. Cuma kita di perlih ni, kita open-minded. Kita follow, kita mendengar daripada semua. Kemudian kita mengiktiraf semua, cuma kita pilih yang mana kita rasa lebih praktikal untuk dilaksanakan pada masa ini, pada ketika fatwa itu dikeluarkan. Okey. Baru saya nak main pada mu'allaf. Fiqh apa tadi? Mu'allaf. Fiqh mu'allaf. Boleh faham kau setakat saya duk cerita ni? Ha? Tak faham kat tangan. Sebelum parlimen bersidang besok. Macam mana seronok dapat kabinet baru? Ha? Bagai sokong Oh, tengok khilaf. Apa dia? Oh, okey. No choice, Redha. Happy lah. Saya no comment. Cuma saya sedang mencari satu ni cerita bak lain lah, cari satu istilah untuk diguna pakai di dalam pembendaharaan kata. Kalau order teh dapat kopi, tu nama apa? Order lain dapat lain lah, okey. Tapi kalau kita order teh, memang dapat teh, tapi dalam teh tu ada tai cicak, sampah, tu nama apa? Order tu dapat yang tu, cuma dia macam tu. Nama apa? Ya. Saya tak tahu lagi. Tak apalah, lain kali. No comment. Okey. Ini cerita pasal teh. Okey. Kita balik. Pasal apa? Adakah fiqh mu'allaf tu lain? Fiqh orang lain tu lain? Balik pada tajuk kita. Kan? Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi, kalau kita lihat, dia meraihkan juga perbezaan latar disebabkan keadaan diri orang.
dia punya background yang ada perbezaan itu, Nabi ambil kira. Kerana kadang-kadang Nabi kita khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap kepada manusia dengan kadar akal dia, level dia. Supaya dia, walaupun sebahagian ini disebut oleh Ali bin Abi Talib riwayat ni, supaya dia dapat, jangan dia jadi salah faham. Jadi salah faham. Satu orang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu orang muda, syabun, datang kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, uqabbilu imra'ati wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, aku cium, ataupun uqabbilu wa ana sha'im, aku cium isteri aku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, lah, jangan, tak boleh. Kemudian dalam majlis yang sama, sahabat lain datang, kebetulan datang satu orang perempuan, orang tua. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku cium, yang qabla imraati wa ana sha'im, aku cium isteri aku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, na'am, ya boleh. Jadi fanazara ba'duna ba'd. Sahabat tengok, tadi cakap tak boleh, ini cakap boleh pula. Nabi kata, aku tahu kamu tengok antara satu sama. Nabi kata, inna syaikha yamliku irabahu atau yamliku nafsahu. Dalam riwayat, Nabi kata, kerana orang tua tu boleh kontrol diri dia. Nabi tahu kalau orang muda tu, kalau dia benarkan dia cium, sekejap lagi dia pergi lajak sikit lagi, dia lajak lagi, lama-lama habis puasa dia. Yang tua tu mungkin dah veteran, dah lama dia dah okey, dia cium setakat cium je lah. So menunjukkan Nabi meraihkan perbezaan latar. So untuk berbicara dengan mu'allaf, tak samalah berbicara dengan orang yang dah lama masuk Islam, kerana mereka ada beberapa isu yang berbeza. Jadi bila mu'allaf ni mungkin ada isu yang tak ada kepada orang yang bukan mu'allaf. Tadi saya suruh anak saya tulis, cuba dia duk buat kajian benda ni juga. Dia kata, antara benda yang kata dia lah, saya tak tahu kalau boleh tambah, dia kata, apa dulu yang mu'allaf perlu belajar? Kan? Nak belajar fiqh yang payah-payah sampai 3 bulan tak habis lagi duk cerita bab wudu. Dia nak semayang lah. Ataupun macam mana cara pelajaran dia? Status perkahwinan. Dulu mungkin orang dah Islam mungkin tak ada isu. Dia kahwin, dia masuk Islam dulu, suami tak masuk lagi, ataupun suami masuk, dia masuk. Kalau dalam Malaysia mungkin suasana dia mudah, tapi macam mana kalau di barat? Kalau dia masuk Islam, kemudian dia tinggalkan suami dia, anak-anak dia, satu tekanan pada dia, suami dia kata tak benar janji dulu, kerana kau masuk Islam, kau khianat perkahwinan kita. Macam mana cara Islam nak kendalikan hal yang seperti ini? Ataupun dia masuk Islam, rumah dia ada anjing, rumah dia duduk rumah mak dia, ada anjing, selama ni anjing tu duduk baik dengan dia. Adakah lepas masuk Islam tak boleh balik rumah dah, takut anjing tu main duduk bersentuh dia pula? Mazhab luas dalam ni. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali. Adakah dia perlu melihat satu tafsiran saja? Sedangkan kita nak ikut Quran dan hadis, mana-mana tafsiran yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis boleh diterima pakai. They are scholars. Mereka adalah scholars. Dalam agama ni ada benda yang very clear. Haram arak, haram zina. Ada benda macam saya kata tadi, dia boleh dipahami 2-3 cara. Because Allah mau macam tu. Untuk bagi keluang kepada kita. Dia hanya nak tengok who obey me. Siapa yang taat kepada aku. Kita taat berdasarkan apa yang kita faham. Kan? Nanti saya akan sebut. Dulu saya selalu sebut untuk hatta orang Islam pun. Saya kata, kalau satu orang, saya selalu buat contoh, kalau seorang bapa bagi arahan pada anak dia, pergi beli beras di kedai Pak Ali kerana beras habis di rumah kita. Adik dia dengan abang dia bawa duit bapak dia pergi di kedai. Pergi kedai Pak Ali, tengok-tengok kedai Pak Ali tutup.
Adik dia kata, jom kita balik. Ayah kata, beli kedai Pak Ali, dah tutup. Abang dia kata, kita pergilah kedai sebelah. Dia kata, tak dengar ke ayah cakap tadi? Beli kedai Pak Ali. Dia kata, tak. Ayah kan kata beras habis. Bukan masalah Pak Ali, masalah dia beras habis. So orang kata, no. Memang beras habis satu isu, tapi ayah mau daripada Pak Ali, ayah tak suka kedai sebelah tu. So, abang dia kata beli, adik dia kata tak beli. Tapi tidakkah kedua-duanya cuba mematuhi arahan ayah dia? Betul tak? Supaya kita faham. So, kita tak boleh kata, ini pun cuba mematuhi arahan, ini pun cuba mematuhi arahan. Tetapi, how they understand the text. Boleh tangkap saya? Saya suka orang open-minded. Jangan jumut. Bila jumut, you tak boleh hidup. So, you main perlih ni, kita open. Okay. Ada banyak hubungan dengan non-Muslim. Ibu bapa kita. Mereka tak apalah yang dalam Islam daripada kecil jumpa macam tu je. Ini kita duduk dalam rumah kita. Duduk sekali, makan sekali, mangkuk pinggan sekali. Dia makan babi, khinzir. Kita duduk semeja dengan dia, kita tak makan. Boleh ke? Ataupun tak boleh. Lepas pada tu tak masuk Islam, kita menyorok daripada mak kita. Di Malaysia lagi banyak isu yang lain. Selain daripada tu, isu perayaan, isu tukar nama, ubah nama. Masuk Islamnya, buang terus nama bapa. Terus jadi Abdullah. Sedangkan Abdullah dulu jadi PM lah, sekarang sudah tak jadi. Lebih menduka cita kan, di Malaysia ni anak yang tak sah taraf pun bin Abdullah, yang masuk Islam pun bin Abdullah. Macam tak sah taraf. Betul tak? Tak betul. Kalau semua orang masuk Islam bin Abdullah, Sayyidina Omar bin Abdullah, sebab dia tak masuk Islam. Sahabat-sahabat yang masuk Islam tu, bapa mereka tak, sebahagiannya tak masuk Islam. Nabi tak jadikan mereka bin Abdullah. Tambah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah bin Hisham. Ikrimah bin Amr bin Hisham. Nabi tak kata Ikrimah bin Abdullah, dia masuk Islam, bapa dia tak masuk. Tapi Malaysia ni, orang Melayu ni, dia ada satu fiqh dia sendiri yang tak ada dalam kitab-kitab mana. Itu pun satu masalah tu. So kita dipilih ni, kita tak ada, you masuk Islam, you kekal lah nama. Kalau dia nak kekal nama bukan Islam, dia pun boleh. Dengan syarat tak membawa makna yang buruk. Okey je. Ada orang Melayu nama Awang, bukan perkataan Arab pun. Betul tak? Kalau kata semua masuk Islam kena ubah nama jadi Arab, Awang kena ubah lah. Ada tak nama Awang? Ada. Kuntum. Ada. So, okey. Tapi saya nak sebut beberapa benda yang saya ni. Sampai pukul berapa Ustaz ni? Sampai pukul 10. Lama Parlimen bersidang. Ada kena ni. Asal hubungan seorang Muslim dan non-Muslim. Asal hubungan dia bermusuh ke berdamai? Kita tengok non-Muslim tu, itu musuh kita ke? Dia bukan musuh kita. Dia tak ada musuh, tak ada apa. Dia insan, manusia, human being. Asalnya bermusuh kan berdamai? Berdamai. Berdamai ialah pandangan majoriti mazhab. Majoriti. Mazhab Syafi'i dia ada sikit pandangan yang berbeza, tapi kita ambil yang majoriti. Pasal apa kita nak musuh dengan dia? Kita ada banyak bukti Nabi SAW tak bermusuh, orang yang tak bermusuh dengan dia. Quran kata la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu untuk berbuat baik, memberikan harta kamu kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu. Dia perang kita dengan Allah tak larang. Dia tak memerangi kita kerana agama kita.
Walam yukhrijukum min diyarikum, tak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, bagi duit, bahkan buat baik. It's okay, Allah kata. Allah suka pada orang-orang yang adil, buat baik. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang Allah murka ialah larang, yang Allah larang ialah orang-orang yang memerangi kamu kerana agama. Kalau dia berkelahi dengan kita bukan kerana agama, tak apa. Kita pergi langgar kereta dia marahlah. Oh, dia kata kafir memerangi aku ni. Tak boleh. Dia yang agama kata dia benci kita tu sebab kita Islam. Itu. Tapi kalau dia marah kita sebab kita hutang dia, itu human lah. Wa akhrajukum min diyarihim wa zaharu ala ikhrajikum. Kemudian nak keluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan zahir untuk mengeluarkan kamu. Antuwalluhum wa man yatawallahum faulaika humul zalimun. Kamu tak boleh lantik mereka. Kamu tak boleh ambil mereka menjadi teman rapat pasal dia anti kamu sebab agama kamu. Kalau dia anti kita sebab kita hari tu ada buat nanya dia, ataupun dia tak suka kita handsome pada dia aja, tak ada kaitan dengan agama, it's okay. Kita deal sebagai manusia lah. Tapi once dia kata, I hate you because you are Muslim, itu dia memerangi kita kerana agama kita. Bahkan agama lebih luas daripada kerangka itu. Quran kata, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah kata, wa in ahadun minal musyrikin istajarak, jika satu orang musyrik istajarak, minta lindung padamu, fa'ajirhu, lindungi dia, Allah kata, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Jadi bila you give him protection, you protect him, dia duduk di under our protection, so kita ada ruang untuk ada apa? Bagi dia dengar apa? Al-Quran, dan bagi dia dengar Islam. Tapi Tuhan kata, lepas tu force dia supaya Islam? No. Summa ablighu ma'mana. Kemudian hantarkanlah dia ke tempat yang selamat. Kat mana dia nak pergi, hantar. Kita dah bagi protection dah, kata aku, I protect you. Sebulan. Lepas tu hantar dia. Allah kata yang demikian itu kerana mereka tak tahu. So kalau Allah agama kata benci kerana dia badan dia tu kafir, kita benci, no. Selagi dia tak memusuhi kita, kita tak benci dia. Tapi lebih dahsyat kalau kita tengok di dalam hadis bila Nabi cakap pasal peperangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, ukhruju fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Nabi kata, keluar ke jalan Allah, perangi orang yang kufur kerana Allah. Wala taghdiru, jangan kamu khianati perjanjian. Wala taghullu, jangan kamu khianati harta rampasan perang. Wala tumathilu, jangan kamu cincang mayat. Kau menang, dapat, dah bunuh dah, geram, cincang. No, Nabi kata no. Maksudnya kita bukan perang orang ni di medan tu, orang Islam tak boleh dan tembak mati, tembak lagi bagi pecah kepala, tak boleh. Wala taqtulul wildan wala ashabus sawami', jangan bunuh kanak-kanak dan jangan bunuh orang yang sedang beribadat di kuil-kuil, di gereja-gereja, di rumah-rumah ibadat mereka. Special protection untuk ni ketua-ketua agama yang duk semayang tu, walaupun dia semayang bukan cara Islam, Nabi kata jangan touch dia orang. Dia tak kacau kita, jangan kacau dia. This sebelum Geneva buat peraturan, Islam 1400 tahun dulu dah bagi tahu jangan bunuh. Dan sebagai riwayat, wala asifa, orang yang servis kat tentera musuh tu, dia tak perang, dia tolong potong potato je kan. Dia tolong masak tapi dia tak ada senjata. Nabi kata dia jangan bunuh.
Nabi tengok wanita mati, Nabi kata, makanat yang bagi hadza an tuqatil. Yang ni tak patut perang. Bagi arahan pada Khalid, la yaqtulul widan wala nisa. Bagi tahu pada Khalid, jangan bunuh kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak dan wanita tak terbunuh. Melainkan wanita tu pun dia army, dia soldier, dia naik, dia bawa senjata, matilah. Tapi kalau jumpa, make sure perempuan tak kena. Walaupun dia kafir. Geneva tak ada lagi, Islam dah ada dah. Kalau agama Islam ni agama nak conquer orang, Nabi tu datang nak balas dendam orang yang inayat dia, bunuh je. Untuk apa dia punya interest dia buat semua undang-undang ni? Because this religion is from God. From Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Saya nak sebut beberapa tiga benda, nanti tuan-tuan boleh tanya saya. Apa Nabi buat? Kita tengok dengan orang. Agama ni, dia punya topik yang besar dalam agama ni. Selalu kita sembahyang Jumaat, kita dengar khatib kata, bukan rukun pun, tapi oleh kerana sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, dia kata, dan ramai orang ikut kata, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil dan kesian. Ihsan ni maksud kita bagi lebih daripada dia yang patut. Saya suka buat contoh. Macam Allah, itu perintah Allah dalam agama. Semua adil dan ihsan. Saya selalu buat contoh bila kuliah. Saya kata macam suami lah. Kalau baca atas kertas punya hukum, suami wajib bagi makan isteri seperti mana orang lain makan. Kan? Wajib bagi pakaian pada isteri seperti mana orang pakai. Yang selayak untuk dia lah. Wajib bagi pelindungan pada isteri, rumah, tempat tinggal seperti mana orang sepertinya tinggal lah. Yang dia mampu lah. Itu adil lah kalau dia buat. Ada tempat tinggal, ada rumah. Tapi kalau isteri kata, abang, ingat malam ni nak pergi makan ikan bakar. Masalah ikan bakar ni tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Boleh tak itu? So, dia tak dapat lah makan ikan bakar. Sebab dia kata, masa aku belajar kursus kahwin dulu, tak ada senarai ni. Ha? Abang tahun ni baju raya nak beli 3 helai. Oh, tak boleh. Kewajipan menyediakan pakaian yang selayaknya saja. Lebih pada 2 helai aku tak boleh. Kalau bagi makan macam biasa, adil. Tapi kalau bagi lebih, walaupun tak termasuklah adil tu, ihsan. Agama memerintahkan adil dan ihsan. Di atas adil dan ihsan ni, kita lihat Nabi berinteraksi dengan sama Muslim dan non-Muslim. Satu jenazah lalu, macam hadis lalu kita baca dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bangun. Orang kata, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, tu Yahudi. Kan, ingat macam Nabi bangun macam hormat lah kan. Nabi kata, alaysat nafsan, takkah dia juga nyawa, jiwa, manusia juga. So, bagi respect lah kat dia. So, kalau orang tanya kita, itu Nabi punya interaksi, maksud Nabi bagi respect lah, tak apalah, dia Yahudi, cerita dia dengan Tuhan lah. Tapi sebagai kemanusiaan ni, dia lalu, alaysat nafsan, nyawa, you bagi respect lah. So, tak payahlah kata, boleh tak saya balik, mak saya mati, saya pergi hormat jenazah mak saya. Tak adalah you pergi minta kat jenazah tu, tapi you hormat lah. Show your respect. Kan? Accordingly kepada kita punya kepercayaan lah. Tak adalah buat benda-benda yang ritual, ibadat. Tunjuk respect. Pergi angkat dia, tolong dia, bawa jenazah dia. Kalau itu yang mereka perlu, ke mana mereka, buat semua. Selagi mana kita tak buat ritual, show your respect. Itu akan melunakkan hati mereka pada agama. Tapi yang mana salah, kita tak buatlah benda-benda yang menyanggahi. Kan?
Kita pula pergi tolong bakar, kata Islam tak bakar. Tapi you dah pergi ke tempat tu, saya berdiri hormat dia. This is your religion. Maksudnya ini ada keluasan dalam agama. Bukan saja kita, sahabat-sahabat Nabi pun, tambah sahabat Nabi, dulu mereka Muslim, bukan Muslim, mereka masuk Islam di Mekah. Kena bully pula. Kena hentam dengan orang Mekah, teruk kan. Kadang-kadang bila mereka tengok orang kafir susah, mereka nak bagi bantuan, dia rasa macam hati dia, bagi kat kafir tak dapat pahala. Dia rasa. Sahabat sendiri rasa. Bagi kat kafir tak dapat pahala. Tapi Quran dalam surah Baqarah kata apa? Laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Allah kata bukan kerja kau bagi hidayah. Allah bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Apa saja kebaikan yang kau belanjakan, benda yang baik, pahalanya dapat pada dirimu sendiri. Kamu tak memberikannya melainkan mengharapkan keredaan Allah. Apa saja yang kamu berikan daripada kebaikan, dibalas kamu dan kamu tidak dizalimi. So kalau kita tengok orang bukan Islam, mak bapak kita, pakcik kita minta tolong, dulu kita tak tolong dia, susah. Lepas masuk Islam dia rasa macam tolong, tak tahu dia kafir. Allah tahu ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kamu bagi, kamu dapat pahala. Luasnya skop rahmat Tuhan, adil dan ihsan. Adil dan ihsan. Sebab itu kita di Perlis ni kita luas sikit. Tak apalah nanti kita siapa pergi Perlis ni macam fatwa. Di Perlis ni kita zakat boleh diberi kepada non-Muslim jika kita melihat ada keperluan untuk berbuat demikian, terutama mereka yang susah dan seumpamanya, di bawah mu'allafatul qulub, mereka yang dijinakkan. Kita nak they think positive towards this religion. Dia berfikir positif terhadap agama ni. Sebab tu jangan, kalau majlis maib situ kita tengok ada juga yang non-Muslim datang ambil duit zakat. Sekarang dulu orang komplain, habislah duit zakat boleh bagi kat ni. Come on lah, yang kendalikan zakat kita. Kalau kita pergi ke hospital, kita tengok sekatil ni non-Muslim, kita bagi kat dia. Sebelah tu bukan Muslim, kita tengok, oh itu dia punya majlis agama Islam bagi dia, saya dia tak bagilah, saya bukan Muslim. Bagus ke? Tak bagus. Kita bagi kat dia, kita bagi tahu ini daripada Muslim punya zakat. Kita tahu, oh dia kata tak boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Kita tahu lah mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Macam saya kata tadi, tapi ada angle yang disebut oleh mazhab lain, boleh bagi. Itu satu ijtihad. Macam dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bagi kepada, kalau korban atau akikah, bagi kepada non-Muslim makan. Tak apalah, itu satu pandangan. Kerana dia kata ini berkaitan dengan ibadah. Non-Muslim mereka tak ada kaitan, bukan ahli ibadah, mereka tak ada boleh makan. Tapi tak apalah kalau cerita kat saya yang mak saya Muslim, semua Muslim. Tapi kalau satu orang, mak dia duduk dengan dia, anak dia masuk Islam, dia dengan isteri dia Islam, mak dia bukan Islam, datang rumah dia, buat akikah sembelih kambing, bagi makan semua orang yang datang, bagi tahu mak dia, mak jangan makan, mak bukan Islam. Boleh buat macam tu? Apa perasaan dia? Come on lah, you tengoklah fiqh yang luas. Mazhab ini banyak. Bukan hanya Imam Syafi'i dihormati, disanjungi, tapi itu satu sekolah pemikiran. Banyak lagi sekolah pemikiran fiqh yang lain. Sebab tu perlunya fiqh mu'allaf ini jangan fanatik. Di dalam Malaysia sendiri boleh pula amal ni banyak juga. Tu kita bayar zakat fitrah pakai duit tu, itu bukan qaul asal mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi yang kata itu, kemudian mutaakhir Syafi'i ada mengambil pandangan itu. Boleh pula. Maka sebab itu keluasan di dalam fiqh ni.
Yang penting apa yang kita nak capai. Fiqh ni tujuan dia bukan nak bagi mufti okey ke, ustaz kita okey. Kita nak obey Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kita kena tahu, Allah itu maha bijaksana. 114 surah, 113 kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dia pengasih dan penyayang. Hanya surah Taubah ataupun surah Bara'ah, kerana ia ada isu tentang peperangan, maka dia ayat perang tu ayat tegas. Tapi dia tak letak kasih Allah itu, banyak nama dia yang lain, tapi dia memilih kasih dan sayang. Dan semua ayatnya kita akan tengok keseluruhannya, apa pun dia menyuruh kita mohon ampun padanya, dan dia menzahirkan kasih. Apa hukum pun akhirnya kasih sayang dia. Ini yang sukar kadang-kadang nak dihadami oleh orang-orang Kristian. Antara Old Testament dan New Testament, kadang-kadang Tuhan di dalam Old Testament itu begitu garang sekali. Banyak yang dihukum. Sebab itu apabila dia seru kepada love dan seumpamanya, dia suka nak quote kejadian-kejadian kelaknatan dan seumpamanya yang ada di dalam Old Testament. Juga sebahagian dalam New Testament. Agama seimbang. Islam ada semua tu, tapi dia mengimbangi. Ada punishment tapi ada keluasan. Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim. Bagi tahu hamba-hamba aku pengasih dan penyayang, dan azabku azab yang pedih. Balance. You follow, you dapat. Tapi kalau you dah buat salah, masih lagi dibuka ruang bagaimana untuk mendapatkan pahala dan keampunan. So ini basic hal yang saya nak sampaikan. Dah pukul 9 dan saya buka kepada sesi soal jawab. So Tuan Pengerusi, saya ni macam walaupun tak dilantik dalam kabinet, tapi macam berminat dengan kuasa ni, maka saya kendalikan semua. Tuan Pengerusi tak payah kendalikan supaya mudah. Saya tanya, siapa yang nak tanya terus saya jawab. Okey, sila. Boleh minum? Sebelum tanya, apa yang saya cakap tadi dipahami ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Saya Alina Chang dari Megma Perak. Okey. Saya ada bukan soalan lah. Jadi saya nak bagi tahu sekarang Islam, Faith and Ihsan, kan? So sekarang macam kita persatuan, ada warga asing masuk Islam. So bila dah kebanyakannya dibiarkan macam tu, suami tak bertanggungjawab, lepas tu visa apa pun tak ada, ditimpa musibah, dia sakit, kanser, semua ketuk pintu mana pun tak dapat tolong dia. Even Baitul pun tak boleh tolong pasal tak ada dokumen. So at last, persatuan tanggung, mati pun kita tanggung untuk segalanya. Ya. Jadi kadang-kadang saya Melayu, kadang-kadang pergi seminar, brought out this issue to Perak something lah. So mereka sampai lah pun tak boleh solve up the issue. So saya kadang-kadang rasa sedih pasal kita orang Islam kan, sampai tahap pasal because dia tak ada macam tak ada dokumen sah. So dalam situasi macam tu, macam kita sekarang brought out lah, saya rasa kita macam kerajaan, especially dalam golongan ni agak sedih tau. Sini saya ada 2 case dah. Okey, saya faham soalan tu. Okey. Macam ni. Ini ada 2 isu yang berbeza. Satu, isu dokumen. Dokumen ni has nothing to do masalah dia Muslim ataupun tak Muslim.
Bila satu orang tak ada dokumen, susah. Bukan, dia tak kaitan lagi dengan pentadbiran Islam apa. Dia berkaitan dengan masalah Kementerian Dalam Negeri dan seumpamanya, nak daftar orang tak ada dokumen. Kes tu berlaku merata. Bila dia tak ada dokumen, dia kata saya tak ada dokumen. Kemudian tapi saya dah kahwin semua ni. Susah dari segi pengurusan ni, dia memang susah. Bukan kerana masalah dia Islam ataupun tak Islam, tapi dokumen dia tak ada. So biasanya hal ni sangat sukar nak ditolong oleh siapa pun. Hatta korang tu jadi menteri pun dia susah. Pasal ada prosedur dalam negara kita. There is not arbitrary you can give kepada siapa-siapa pun citizenship. Dia ada peraturan yang ketat. Itu memang susah. Terutama bila dia kahwin dulu. Dia katakanlah, saya buat contoh lah, kat Perlis ni mungkin ada daripada Thailand ke, ataupun daripada mungkin di tempat lain daripada Indonesia ke, mana-mana ke. Dia datang, dia kahwin dengan orang sini. Masa dia kahwin tu tak ada dokumen apa pun tak ada. Dia sendiri pun tak ada dah dokumen dia. Mungkinlah dia kahwin macam mana tu kita tak tahu, tapi dia kahwin, kita accept lah dia kata dia kahwin kan. So kadang-kadang dia kahwin tu dia ada saja kahwin tu. Cuma dia tak ada lah dokumen dia. Dia tak dapat kerakyatan. Bila dia tak dapat kerakyatan, dia tak dapat lah keistimewaan, privilege sebagai rakyat, nak dapat servis hospital dan seumpamanya. Anak-anak tu kena nak dapat. Itu satu isu yang berbeza. Yang ni nak kena solve dengan dokumen lah. Macam-macam kena cara. Tapi kalau kata, saya tak pastilah di mana yang diperkatakan. Tapi kalau kita di Perlis ni, ini semua soal bantuan cerita lain. Dia perlu duit, makan, semua yang ni kita bagi. Kita tak kena, you tak ada dokumen, we won't give you any support or any help. Tak. Kita bagi. Maksud kalau dia nak makan, rumah tak ada, semua yang ni kita tolong. Tapi dokumen itu is not under our control. Yang ni menteri apa pun dia nak kena pergi ikut prosedur, kena pohon, kemudian kena isi borang, kemudian kena tunggu dapat kelulusan, siapa pun lah bila dia pohon dokumen ini. Kemudian dia akan siasat pula kau kahwin bila, kerana mungkin ada yang benar, juga mungkin ada yang palsu kan. Kalau dia bagi begitu mudah, ramai orang ambil kesempatan. Kalau dia tak bagi pula, ramai orang jadi mangsa. Macam itulah undang-undang tu kadang-kadang berlaku. So tapi di sudut kita Muslim, kita support dia because dia Muslim, kita support dia. Kita boleh tolong. Kita dapat pahala tolong dia. Dokumen mungkin di luar daripada kemampuan kita. Saya tak tahu kalau di negeri yang disebutkan tu macam mana, tapi di sini orang yang macam tu pun datang untuk makan, pakai, kehidupan, whatever kita bagi. Cuma dia nak dapatkan dokumen tu, dia kena dengan Putrajaya. Yang tu ada proses dia. Itu je isu ini. Saya tahu lah ini isu teknikal. Tapi kita tolong je lah. Kadang-kadang dah tua dah, umur 70 dah, dia pun tak perlu dokumen, dia duduk di rumah je lah. Kan? Ini kadang-kadang, ini masalah jugalah. Berapa masalah. Kadang-kadang dia kahwin tu salah, nak kata salah pun dia dah kahwin lah kan. Tak bertanggungjawab gitu. Waktu biarkan. Kekuatan masyarakat Islam yang dulu tu dia ada ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong atas kebajikan dan takwa. Bila kahwin orang ni kemudian diceraikan oleh suami dia janda, kadang-kadang masih muda lagi. Nak cari orang muda pergi kahwin dengan janda, susah lah. Yang ada mestilah orang yang dah berumur sikit kan. Kalau janda umur 30 tahun, nak cari 25 tahun, lelaki payah lah. Ada lah dalam dunia ni, tak ramai lah. Biasanya kalau dah lelaki tu dah 30 tahun juga, 40 tahun, 50 tahun, mesti lelaki tu pun ada rumah tangga. Dia kahwin dengan janda tu, dia dapat tolong lah janda tu. Tapi lah masyarakat macam kita ni, dia sensitif. Kan? Kita tak berapa memberi laluan kepada poligami ni. Bukan agama tak beri laluan. Banyak orang perempuan sendiri yang buat memperontakkan. Dah kali yang nanya perempuan lah juga. Kan? Lagi. Give support. Dia kata gatal lah apalah. Yalah. Kalau cantik je kau nak kahwin, yalah. Kalau tak cantik, dia kahwin. Dia tak balik rumah pula. Pasal cantik dia balik rumah. Nabi pun tak bagi kita kahwin orang yang kita tak tengok. Nabi kata,
idhhab wanzur ilaiha. Pergi dan lihat. Jadi itu kode hukum. Ada soalan lain? Istilah. Dia ada soalan di depan. Okey. Sini dulu. Boleh bagi. Sana dulu. Not because lady first. Siapa yang angkat tangan first? Assalamualaikum. Saya Hasina Tiong binti Abdullah daripada Batu Pahat, Johor. Saya ada kes satu mualaf. Dia orang Pening, bekerja di Batu Pahat, di Johor lah. Lepas tu dia berkenalan dengan seorang pekerja Indonesia cleaner. Datang ke Malaysia atas ada permit lah. Tapi dia hamba Allah ni Chinese dari Penang. Dia berminat masuk Islam sebab melalui teman wanita Indonesia ni lah. Dia kenal dah 5 tahun. Jadi dia dalam masa PKP, dia tanya tentang Islam dengan saya apa semua. Dan dia masuk Islam. Syahadah masuk Islam. Sekarang sudah hampir 2 tahun. Dia berhasrat nak kahwin dengan perempuan ni. Masalah sekarang, pihak isteri dia, bila dia masuk Islam, maksudnya dia bagi tempoh dengan isteri dia 3 bulan gitulah. So dia kalau dia fikir nak masuk Islam, isteri nak ikut-ikutlah kan. Tapi isteri dia main tarik tali. Lepas 3 bulan nanti saya akan tiba masa saya fikir saya nak masuk ke tak nak masuk, nanti saya akan fikirlah. Persoalan sekarang, pihak lelaki ni dia nak masuk Islam. Tangguh. Sebab PKP tu hari kan. Dia nak perempuan tu nak balik sana pun susah. Jadi sekarang kita minta tolong pejabat agama macam mana selesai masalah tu. Perempuan isteri yang sah ni, isteri yang sah sivil ni macam tak nak cerai. Yang perempuan Indonesia ni desak yang lelaki nak suruh kahwin sebab dia janji. Jadi kita dah bawa ke pejabat agama, setakat ni tak boleh selesai sebab dia orang luar. Jadi kita tak nak ada kemungkaran kan. Jadi kita kalau boleh macam mana nak selesai masalah ni. Nak bagi kahwin? Bagi kahwin boleh kahwin. Dia boleh kahwin. Nikah. Dah yalah bagi nikah lah. Kahwin bahasa Melayu, nikah bahasa Arab. Okey, saya respon sikit macam ni. Saya sebut dari segi fenomena isu-isu ini di berbagai peringkat. Satu, kalau suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, berapa lama tempoh isteri tu boleh ikut dia sehingga dia dikira tak memerlukan akad yang baru. Akad yang baru ni maksud dia boleh remain perkahwinan yang lepas itu sebagai dianggap sah. Maksudnya kalau dia masuk Islam tu tak payahlah nak pergi angkat semula, kata tak perlu. Okey. Isu tu dulu. Okey. Isu sebaliknya juga ada juga. Di barat, dia orang tanya lebih hebat daripada tu soalan. Kalau perempuan tu masuk Islam, berapa lama suami tu boleh tunggu? Kan? Untuk jawab dua-dua ni, saya nak sebut perbezaan dia yang mungkin sebahagian kita tahu, tapi saya nak sebut untuk kita faham. Pertama ialah, para ulama tidak timbul masalah jika lelaki tu masuk Islam. Lelaki tu masuk Islam, isteri dia kemudian mengikut dia masuk Islam di dalam tempoh iddah 3 bulan ataupun 3 kali suci ataupun dalam sebahagian mazhab 3 kali haid. Okey. Dalam tempoh itu kalau dia masuk Islam, kita pakai yang lama. Yang ni kita tak payah angkat yang baru. Majoriti para ulama setuju hal ni. Semua setuju hal ni. Cuma kalau mereka bincang pula, kalau sekiranya
dia masuk Islam, isteri dia tak masuk. Isteri dia Kristian atau Yahudi. Selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab yang lain, mereka Hanafi, mereka membenarkan untuk terus suami isteri. Sebab ahlul kitab. Sebab itu kita tengok ada yang kebanyakan Arab tu, macam Yasir Arafat lah, isteri dia Kristian. Kita tahu macam mana? Pakistan ramailah, pasal mereka boleh. Dan kita di Perlis pun fatwa yang sama. Orang kata tu ahli kitab dah ubah kitab. Memanglah kalau dia tak ubah kitab, dia masuk Islam lah daripada awal. Sebab dia memang Kristian lah. Allah menamakan, Allah kata, wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Orang wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka di kalangan ahli kitab tu halal untuk kamu. Ahlu kitab, Allah nama ahlu kitab. Walaupun Allah kata ahlu kitab tu menyeleweng, kan? Tak apa, saya nak sebut dulu supaya saya jawab semua. So kalau dia ada ke isteri dia Kristian ataupun pada para ulama yang lain, is okay untuk remain sebagai suami isteri. Tapi peranan dia lah sebagai suami untuk mengajar agama. Tapi tidak boleh kalau dia Muslimah yang masuk Islam, suami dia Kristian, dia tak. Ini hanya membabitkan lelaki. Membabitkan lelaki. Okey. Para ulama berbincang, tadi saya kata, berapa lama mereka boleh duduk dalam tempoh tadi, suami isteri. Saya bagi tahu, majoriti kata tadi 3 kali suci. Tetapi di sana ada pendapat. Pendapat ni disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Dan disokong oleh banyak para ulama, terutama ulama-ulama zaman moden ini di Eropah. Dan dia kata, perkahwinan itu terserah kepada tangan pihak yang masuk Islam tu. Kalau dia kata dia stop. Tapi kalau dia kata kekal, dia kekal. Cumanya dia tak berlaku persetubuhan apa. Tapi kalau dia datang patah balik nanti masuk Islam, kekal sebagai suami isteri. Saya tunjuk contoh yang lain. Kes lebih ketara kalau dia perempuan lah. Bila dia masuk Islam, suami dia tak mau masuk Islam. Dalam mazhab Hanafi pun disebut antara benda yang dia patut buat, dia kena pergi ajak suami tu masuk Islam. Bukan senang, zaman sekarang berbeza. Saya nak sebut, ada seorang tokoh besar, dia sebut Faisal Maulawi, dia sebut benda ni. Kita ambil fenomena katalah di UK, Europe. Mereka ni macam romantik lah cinta-cinta ni, walaupun Mak Saleh ni macam-macam ada kan. Masa dulu janji sehidup semati kan, forever sebagai suami isteri. Tiba-tiba isteri dia ni pergi jumpa orang, datang idea nak masuk Islam dan nak masuk Islam. Anak-anak ada. Adakah satu mesej yang bagus? Lepas dia masuk Islam, dia belah tinggal isteri lelaki dia. Lelaki dia cakap, where are you? Aku sekarang already Muslimah, aku tak ada balik pada kau. Dia akan terkejut. Jadi satu perasaan kebangkitan yang dahsyat pada dia. Ataupun macam mana? Jadi mereka kata, yang pertama ialah, bila dia masuk Islam, perkara yang pertama bagi seorang Muslimah, dia tak, setelah dia mengucap masuk Islam lah, dia tak boleh bagi suami dia yang non-Muslim itu touch dia, melakukan persetubuhan dengan dia. Tetapi itu tidak bererti rumah tangga sudah terongkai. Dia maintain rumah tangga tu pada qaul jumhur sehingga 3 kali suci. Pada Ibn Qayyim dia kata, kalau dia masuk Islam perempuan tu, lepas daripada 3 kali suci ataupun 3 kali haid, dia buat keputusan, aku dah tak mau dengan suami lama, aku nak kahwin lain. Dia dah habis iddah, dia boleh kahwin. Tapi kalau dia buat keputusan, aku nak tunggu lagi suami lama, 1 tahun pun aku tunggu, 2 tahun pun aku tunggu, aku tak mau orang lain, aku nak pujuk dia masuk Islam, boleh. Bila dia tu masuk Islam,
tak perlu angkat yang baru. Dia kata pakai angkat yang lama, terus jadi suami isteri. Ini pandangan Ibn Qayyim. Majlis Fatwa Eropah ramai menyokong pandangan ni. Pasal Eropah dia ada masalah yang lain. Tu saya kata perkara alam ni. Kalau ustaz-ustaz Malaysia dengar ni, saya ni, oh teruk ni keluar mazhab ni. Macam tu lah. Dia buat terkejut. Johor saya tak tahu terkejut terang mana. Tapi kita kena ada fleksibel. Kita kadang-kadang ustaz tu cakap, dia senang lah, dia duduk rumah dia, mak bapak dia Islam, dia tak ada isu tu. Dia tak fikir orang yang ada masalah ni. Sedangkan khazanah Islam itu luas. Ulama-ulama yang ada ni, macam saya kata tadi, benda ni boleh dilihat pada angle yang berbeza. So dia ambil pendapat Nabi, kata Aisyah, ma khuyyira bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan antara dua benda, melainkan dia pilih yang mudah. Dan keadaan tu bukan kaul mamat tepi jalan. Bukan kaul hak perempuan rambut apa tu yang masuk pilihan raya kalah ni. Bukan kaul dia. Bukan pendapat dia tu. Ini pendapat para fuqaha. Sajalah. Saya tak tahu nama dia. Okay. Ini pendapat para fuqaha. Kan? Para ulama dalam hal yang seperti ini kita boleh pilih. So, dia ada peluang. Kalau dia nak kahwin, dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin lah. Pasal dia dah masuk Islam. Jadi dia tak boleh kahwin tu bukan hukum syarak tak boleh kahwin. Pejabat agama tak mau bagi kahwin sebab isu pengurus tak, isu pentadbiran. Dari segi agama dia boleh kahwin. Tapi kalau mai perlis kahwin. Tapi dokumen mesti ada. Kita kahwin kan, ada orang US mai sini, dia nak kahwin, kita kahwin. Cuma dia kena ambil keizinan dia punya siapa dia perempuan tu. Dia kena ambil keizin. Yang mana yang nak kahwin tu perempuan yang masuk Islam siapa? Yang tak benar kahwin siapa dia? Siapa yang tak benarkan kahwin? Oh, bukan masalah isteri dia tadi. Itu tak apa, okey, tak ada perasaan, tak apa, biasalah. Hadut Islam dah tak ada perasaan pun ada. Yang tu tak apa, it's okay. Itu bukan isu hukum syarak, itu isu pentadbiran, administration. Has nothing to do dengan, mungkin di tempat berkenaan pegawai berkenaan malas nak urus, jadi tak apa, macam tu lah. Jadi kalau dia ada rajin sikit, dia ikhtiar lah bagi orang kahwin. Tapi dia kata malas lah, aku nak pergi cari file banyak kan. Macam tu lah kan. Tapi kalau dia berfikir nak bagi orang kahwin, dia akan cari jalan supaya orang kahwin. Dia sebenarnya dia ambil keizinan daripada kedutaan dia. Dia mengungkapkan dia single, kedutaan dia bagi surat, dia boleh kahwin. Ya, kedutaan dia sahkan. Kedutaan dia sahkan dokumen tu. Dia pergi ambil. Sebab ada alasan juga. Sagi kahwin-kahwin, rupanya ada seorang lagi suami kat Indonesia. Macam tu lah. So dia nak kena sahkan dokumen. Nak sahkan banyak cara lah. Dia pergi kedutaan dia di sini. Kalau kedutaan dia sah boleh. Tapi kalau gitu, dia isteri di sini, di Penang ni, nak cerai secara sivil kan? Selagi tak cerai secara sivil, dia pejabat sana tak menikahkan. Sebab dia kata nanti susah. Tak. Dia kata dia susah. Dia susah, dia tak mau nikahkan. Tak padan lah. Orang ni nak kahwin. Yang susah tu apa yang susah? Susah sekali orang tanya dia pasal kau bagi kahwin. Come on lah. Orang dah masuk Islam, you tolonglah dia. You jawablah dia. Kita bagi orang masuk Islam tu, Ramasamy hinggap kat Penang. We fight. Kita lawan. Cukup dokumen boleh. Jangan pun dia mai saya dah cerai dah. Bila cerai? Adalah. Siapa saksi? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lah. Dia kena ada dokumen. Ada surat tu pasal Indonesia ni bagus negara dia, tapi kita pun tahu dokumen dia mudah dibuat. Hari tu dia datang nama lain, lepas tu dia masuk pula nama baru. Tu masalah dia. So dokumen tu nak kena pada pihak sah. Bukan kata Indonesia, kita sendiri CJ kita nak kena ada pihak yang sah kan. Sekali.
Yang tu saya tak tahu. Yang tu pentadbiran Indonesia tahu. Kalau kedutaan Indonesia kata you have to go back to our country, take the the original ni daripada tu, itu pentadbiran dah. Mula bang tanya. Besok saya jadi duta Indonesia, saya tahu. Gurau. Okey, ada soalan? Assalamualaikum. Boleh ke, faham ke ni? Ni soalan-soalan, dua soalan yang tanya ni saya welcome lah. Okey, tapi lebih kepada soal pentadbiran. Pentadbiran ni macam tu lah. Pergi tempat ni dia bagi, tempat ni dia tak bagi. Macam tu lah. Ya. Assalamualaikum. Okey, kes ini contohlah, Cina ini belum Islam, dia di Pulau Pinang. Dia nak masuk Islam, kita nak bawa pergi daftar. Pegawai cuti, dia kata esok mai. So kita nak bawa mai polis untuk daftar dalam hari itu, boleh tak? Boleh. Pertama macam ni. Masuk Islam ni, bermula dia jadi Islam bukan dengan bermula dia daftar. Bermula dengan dia syahadah. Suruh dia syahadah dulu. Jadi Islam. Pendaftaran ialah soal documentation saja. Untuk nak membolehkan dia ada surat dia sebagai orang Islam, dia nak kalau ada apa-apa. Tapi jangan kata you tak boleh masuk Islam lagi, pegawai tak ada. No. Masuk Islam sekarang. Kalau telefon saya kata mengucap syahadu an la ilaha illallah, saya nak dengar. Mengucap syahadu. Masuk Islam dia. Tak payah tunggu dia tak masuk Islam lagi, nak tunggu besok ustaz main ceramah nak masuk Islam. No. Immediately masuk. Lagi kalau dia mati lagi setengah jam. Dia bukan masuk Islam office hour. No. Itu pentadbiran. Cuma kalau main masuk Islam di Perlis, daftar Perlis tu dia dapat tebal lah sikit. Satu soalan lagi. Satu soalan lagi ya. Dia macam ni. Mualaf ini dia nak kahwin nombor 2. Lepas tu di Pulau Pinang, dia undang-undang dia kena ambil isteri punya kan approval. Dengar cerita di Perlis tak payah approval, boleh bawa main sini. Itu mah kahwin 2. Dia saya nak cerita pasal poligami ni. Dia bukan kaitan dengan maklaf tu. Orang belah sini setuju lah poligami. Dia begini. Satu lagi saya nak perbetul je. Kata ada satu Cina mau masuk Islam. Jangan kata ada satu Buddha mau masuk Islam, atau Kristian masuk Islam. Cina tak semestinya tak Islam. Cina lah bangsa. Bangsa ada yang Islam, ada yang tak Islam. Kalau seolah kalau Cina mau masuk Islam, seolah Cina tu bukan Islam. Cina semua bukan Islam. No. Cina masuk Islam. Orang Melayu selalu suka Islam. Cina tu dah masuk Islam. Bukanlah. Buddha tu masuk Islam. Tu pun tak ada agama dia masuk Islam. Cina bukan. Satu orang boleh jadi Muslim tapi dia Cina. Satu orang Muslim dia Melayu. Dia tak ubah. Dia masuk Cina, masuk Islam tak mengubah Cina dia. Okey. Tak apa. Saya tahulah maksud saya faham. Cuma masalah kahwin ni. Sendiri mau bikin lah. Apa saya gurau. Dia macam ni. Di negara ni, orang perempuan ni kuat sangat perjuangan mereka ni. Dia kata bila nak kahwin, sebenarnya syarat nak kahwin tak perlu keizinan suami, tak perlu keizinan isteri. Bukan masuk dalam rukun nikah pun kena isteri. Keizinan bapa wali ada. Mana lepas kahwin jadi isteri pula jadi wali. Mana boleh. Cumanya bila women rights ni dia bagi tuntut, dia kata nanti kalau dia isteri tak tahu menyebabkan akan berlaku salah guna harta, tiba-tiba harta habis, tiba-tiba pendapatan selama ni pun kerja tak ada, isteri yang duk kerja, dia pula nak pergi kahwin, nak ambil duit mana? Itu isu dah. Tapi kita di Perlis ni kita kata tak wajib mendapat keizinan isteri. Pun kita cek juga
You pendapatan berapa? Kalau dia kata saya pendapatan saya 1,000, itu saja 1,000 misalnya. Anak berapa sekarang? 3. So 1,500, 3. Isteri seorang. Cukup ke? Tak berapa cukup sekarang ni. Tapi kalau you nak kahwin seorang lagi, nak bayar macam mana? Kita tak halang dia kahwin, tapi dalam kes yang seperti itu mungkin akan dimaklumkan pada isteri dia. Kod isteri dia kata, saya tak boleh setuju sebab saya sendiri pun tak dapat selama ni. Anak tak pergi sekolah lah apa. Oh, so isteri ada argument. Tapi bukan syarat isteri boleh bantah lah. Ataupun at least kita maklum pada isteri dia bahawa suami dia berkahwin, supaya kalau isteri dia nak buat tuntutan supaya sebahagian harta dia blok untuk isteri dia, takut berlaku kecuaian pada isteri yang pertama. Tapi kalau mari satu orang, dia tunjuk slip gaji dia 10,000, isteri dia seorang, anak seorang, pendapatan, kita tak nampak keraguan apa, kahwin je lah. Okey. Yang ni wanita yang terbaik di dalam majlis ini. Soalan dia ialah, kalau satu orang main offer kita, kan, dia kata, cik, saya nak kahwin dengan awak. Kata, saya tak mampu nak kahwin dengan awak, nanti isteri saya bising lah, ataupun nanti saya pun dapatan dia ngangam je. Saya ni tak maulah duit, saya punya gaji pun lebih lagi. Saya nak awak kahwin dengan saya je. Yalah, saya kahwin nanti saya tak ada rumah nak tengok anak. Tak payah, dia kata. Seminggu sekali pun tak apa. Seminggu sekali tak sempat, sebulan sekali pun tak apa. Yang penting awak kahwin. Nanti awak tuntut saya di akhirat, saya maafkan. Yang penting saya nak kahwin dengan awak ya. Ini telah menimbulkan perbincangan di kalangan para sarjana fuqaha tadi. Kesimpulannya, saya sebut punya, yang ni mereka sebut benda ni sebagai misyar. Misyar. Nikah misyar. Misyar ni nikah macam biasa, cuma isteri menarik balik ataupun isteri menggugurkan tanggungjawab kat atas suami. The second one. Kerana dia berkenan lah kat lelaki tu, tak ada lelaki lain, ada rasa yang ni lah yang paling hati dia teringat sekalipun. Dia nak kahwin juga dengan kawan tu. Kawan tu kata okey. Okey, boleh tak fuqaha macam-macam bincangan. Ada yang tawakuf, maksud mereka KIV nak bagi pandangan, tapi saya menyebut supaya umumnya pandangan yang tak ada apa, boleh kalaulah bukan suami yang paksa isteri, isteri dengan relanya nak tarik. Sebab Saudah binti Zama'ah, isteri Nabi, dia telah bagi hari giliran dia dengan Nabi kepada Aisyah. Dia dah tua, dia dah badan berisi, dia rasa dia tak boleh nak layan Nabi. Untuk hari-hari penggiliran tu, tak boleh lah dia macam, tapi dia kata dia tak mau dia diceraikan daripada Nabi, tapi dia nak layan Nabi tu, dia dah tak larat lah. Dia kata tak apa, hari dia bagi ke Aisyah. So dia menggugurkan hak dia. Dia sendiri gugur. Nabi accept, terima. So kalau kita ada orang, lelaki kalau siapa tawar macam tu, memang dia mau lah, kan? Saya kahwin dengan awak, saya gaji pun banyak dah, rumah pun saya dah ada dah, balik mari rumah saya dah, sebulan 2 hari lah, sebulan 3 hari. Yang lain semua saya maafkan dunia akhirat. Kalau dia buat macam tu kan, nanti kalau hukum faraid, nanti kira dia dengan anak-anak dia tak dikira tu. Hukum faraid juga sama. Kalau sekiranya dia tak faraid juga, saya tak mau. Cuma ulama bincang, kalau ada anak, dia bolehkah gugur untuk anak dia? Anak dia, hak anak dia. Anak dia tak gugurkan hak anak dia dapat lah. Tapi dia kata kalau saya pun tak mau anak dah, saya pun dah. Misalnya, saya aktivis, nak ada suami ada rumah. Segala. Kalau ada kes yang seperti itu. Kalau kes ada, okey. Tukar teruskan tak ada masalah. Tapi kata digugurkan dia punya hak dia kan. Bila tiba masa dia mengandung, dia perlukan suami dia, kalau boleh tiap-tiap tak dia dah berubah kan. Dia kata kena adil. Sedangkan janji mula lain. Apa pula?
timbul perbincangan. Kalau dia tarik balik persetujuan dia yang awal. Dia tarik balik persetujuan dia yang awal. Pertama, dia kata dia nak balik hak dia yang dia telah gugurkan. Fuqaha ahli fiqh ni bincang balik. Macam mana kalau dia gugurkan? Kan? Mereka menyatakan bahawa sebahagian mereka kata dia kena pegang janji dia kerana al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam di atas syarat mereka. Tapi kalau dia gugur, maka menjadi hak juga. Kalau suami dia mampu, suami dia teruslah perkahwinan, dia dapatlah hak. Tapi kalau dia tuntut semula hak, suami dia tak mampu dan suami dia tak mampu, sama ada suami dia meninggalkan dia, mentalakkan dia dengan tidak menzalimi dia, ataupun terus perkahwinan dengan dia, kena bagi balik semua hak dia. Tapi dia tak boleh salahkan pasal dia janji asalnya. Kalau dia pergi tuntut di mahkamah pun dia tak boleh menang. Sebab kalau dia ada written document, tak tahulah mahkamah Malaysia lain lah. Sebab tu kalau ada orang tawar macam ni, suruh dia tulis. You tulis dulu, I nak tengok. Dia tulis, dia sign tu. Ya, itu dia budi bicara hakim lah. Tapi kalau dia back kepada asal dalam enactment, kenalah lelaki tu. Okey. Tapi kalau dia memang betul-betul sungguh-sungguh, katakanlah dia bersungguh-sungguh dan dia tak bawa kes ke mahkamah, tak ada cerita lah. Kemudian hari dia tuntut pada suami dia tak mampu, suami dia ceraikan dia pun tak boleh marah. Sebab suami dia kemampuan hari tu dah bagi tahu, saya tak boleh. Tapi dia yang nak, suami dia agree. Dia tak boleh kata you zalim saya. Dia tak boleh kata. Sebab suami dia kata banyak tu je. Ada yang berminat ke? Macam mana telah menjawab soalan ni? Kena cari dululah orang lelaki yang wanita yang seperti itu. Bagi saham naik di pasaran boleh lah. Ada lagi soalan? Okey. Faham ke saya jawab ni? Mungkin saya punya soalan last kot. Okay. 2 soalan je. 2 soalan, satu sudah. Nak bagi satu orang lain, soalan lain. Okey, satu tak apa. Soalan ni bukan berkaitan dengan perkahwinan. Sebab saya dah cemuh dengan pasal perkahwinan ni. Kahwin lagi? Okey. Pasal perniagaan. Dah kahwin lagi? InsyaAllah 2 minggu lagi. Jangan cemuh ya. Okey, soalan macam ni. Bab perniagaan ni sama ada mu'alaf ataupun orang Islam sendiri. Saya tanya bagi pihak diorang sendirilah. Sebab perkara ni pernah berlaku, saya tengok sendiri dalam beberapa bulan lepas. Orang Islam, dia berniaga dalam festival-festival keagamaan bukan Islam. Yang mana tempat tu dia buat di tapak di dalam kawasan rumah ibadat bukan Islam tu lah, kan? Dan dia bayar sewa kepada rumah ibadat tu. Adakah dia dibolehkan? Sebab apa? Kalau kita dia bayar sewa tu kepada rumah ibadat tu yang bukan Islam tu. Okey, saya jatuh. Tuan dan perempuan sekalian, kita kena jelas daripada asas cara fikir kita. Di Malaysia ni kadang-kadang kita dikelirukan, terutama oleh orang-orang politik. Kan? Dia ada agenda lain, dia bagi kita faham lain. Kalau kita ni sebelum saya jawab soalan, kalau kita tidak merayakan perayaan agama lain, bukan berarti kita bermusuh dengan dia. Kita tak rayakan, kita tak pergi raya. Kerana kita pun tak suruh orang lain, you kena sambut Aidilfitri dengan kami. Saya tak boleh. Seperti mana kita pun kalau kita tak pergi merayakan Diwali, itu kita punya hak, itu agama dia. Awak ni ekstrim lah, orang Diwali pun tak ada datang. Itu agama. Bukan tanda bila saya tak datang Diwali, kalau saya jumpa dia ke tengah jalan pada hari lain, saya benci dia, saya tolak dia jatuh ke bawah. Tak. Hanya saya tak pergi majlis itu di atas peraturan-peraturan yang ada di dalam keagamaan. Di atas border, di atas
garis pemisah di antara iman dan syirik. Kita tak pergi. Tapi apa yang sedang berlaku kadang-kadang, dia cuba jadikan orang yang tak accept untuk raya bersama ni, yang ni perkauman, ataupun yang ni tidak menerima kemajmukan. Bukan kita tak menerima kemajmukan, kita menerima kemajmukan, cuma kita tak merayakan, tu cerita lain. Itu benda yang berbeza. Kita dalam agama ni, kita diajar, kita mengiktiraf kewujudan orang lain yang berbeza agama dengan kita dan hak untuk dia mengamalkan agama dia di dalam batas-batas peraturan yang ada. Mengiktiraf kewujudan tidak bererti mengiktiraf dia sebagai satu kebenaran. Saya iktiraf dia wujud, bukan saya iktiraf dia benar. Kan? Dan apabila saya tak bersetuju, bukan bererti saya bermusuh dengan dia. Hatta dalam konsep agama, kalau orang tanya, agama yang benar Islam lah, tanya orang Islam. Inna dina innallahi Islam. Agama lain, agama yang sesat lah, salah, kufur. Tapi bukan bererti bahawasanya kita nak kena ketuk kepala dia. Lepas tu kita tak boleh minum dengan dia, tak boleh kerja sekali dengan dia. Kalau di jalan raya kita langgar kereta dia, tak ada yang tu. Itu soal kepercayaan. Tu yang kata hukum hakam kepercayaan. Yang kita baik dengan dia, tak bermusuhan, bermunuhan, itu hukum hakam fiqh tadi. Fiqh kata tak boleh. Kepercayaan cerita lain. Ini kadang-kadang, misalnya, saya nak bagi contoh lah, ekstrim sikit. Satu orang dia kahwin dengan perempuan. Kita dengan isteri kita. Dia tanya kita, isteri aku cantik tak? Misalnya dia tanya, pada mata kita tak cantik, misalnya. Kita kata, tanya aku tak cantik. Dia marah kita, awak hina isteri aku. Aku nampak cantik. Tak apalah kau nampak cantik, kau dah kahwin dengan dia, aku dah kahwin dengan orang lain. Kau pergi tanya pendapat aku apa? Cantik ke tak? Selama ni isteri kau cantik ke tak cantik, aku tak pernah kacau isteri kau. Dan aku ni, kalau dia susah aku tolong. Cukup je kau nak suruh tanya, kau punya pendapat yang ikhlas, cantik ke tak? Nak buat apa kau nak tambah pendapat aku? Kau tanya agama kau, kufur ke tak? Kau tak payah tanya. Kalau kau tanya, aku cakap kufur lah. Faham? Tapi itu bukan berarti aku langgar kereta kau. Kau main kerja aku tak bagi. Kalau aku jadi pegawai, kau meminta bantuan, kau berhak, aku tak bagi. Itu cerita lain. Ini kepercayaan tentang status agama itu di sisi Tuhan. Itu kita nak bagi clear dulu. Golongan politik ni, bila dia nak buat perayaan ramai-ramai ni, dia tahu, siapa yang tak nak ni, dia nak campur adukkan benda ni. Ini soal kepercayaan. Betapa ramai orang yang beraya senari di Bali sekali ni sekali, tapi bertumbuk kat jalan. Berapa ramai orang yang tak di Bali sekali, tapi kalau orang tu jatuh dia tolong, orang tu susah dia bantu. Itu cerita lain. Bagi clear tu. Kita tak ada ta'awun dalam kekufuran ini. Kalau ada majlis ritual agama lain, kalau dia buat di tempat itu, dengan kehadiran dan perniagaan kita, encourage orang untuk datang pada yang syirik, kita tak boleh lah memeriahkan lagi acara syirik tu. Tapi kalau tak, benda tu besar, ramai orang berniaga di situ, perniagaan tu dia ada ke dia tak ada, memang boleh berniaga je di situ. Tiba-tiba dia buat perayaan, kita tak ada pun, kita memang kedai kita pun kat situ. Itu cerita lain. Tapi purposely kedai itu, gerai itu dibuka untuk memeriahkan upacara kufur itu dan kita menyertainya. Supaya orang yang upacara kufur itu lebih meriah. Itu tidak boleh. Walaupun tidak kufur kita, tapi itu ia haram. Kerana kita seakan-akan menzahirkan dokongan kepada kekufuran. Seakan, walaupun kita tak kufur. Itu seolah-olah tak dapat dibezakan antara kita dengan penganut agama tu. Itu memenuhi maksud hadis Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Habis tu kau ni bencilah kat dia orang semua. Aku tak cakap benci ke apa, aku punya diri tak boleh pergi. Banyak lagi. Habis tu saya nak berniaga apa, setengah orang macam tu, dia tak apa percaya masalah rezeki sikit.
rezeki Allah. Dia berniaga di tempat lain, dia boleh berniaga. Elakkan hal itu. It has nothing to do aku nak kacau majlis mereka ke, ataupun aku lepas pada ni kalau jumpa dia orang kat jalan aku tak mau kau. Itu has not. Politician, they are devils. Dia cuba create, oh ini kita mesti wujud. Dia punya agenda. Orang politik ni dia dulu idea ni orang politik lah asalnya. Bukan orang agama sebelum ni pun. Orang bukan Islam dengan cara dia, orang Islam dengan cara dia, tak ada bergaduh pun. Mari mereka kena buat perayaan bersama, baru dapat diharmonikan. Awak selama ni bergaduh ke? Dia orang tak buat lah, kemarin janji lain, hari ni ubah lain. Tahu pun kecewa sebahagian tu. Order kopi dapat teh boleh gagah lagi. Ini order teh memang dapat teh. Dalam tu ada cicak dengan semua sekali. Satu lagi soalan last. Ni faham ke saya duk jawab ni? Okey ke? Sorry lah, saya kalau kasar sikit, saya orang utara cakap macam tu. Okey ke ni? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Naanilin daripada Kelantan. Saya nak tanya tentang hukum hutang dengan orang bukan Islam. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Hutang dengan orang yang bukan Islam wajib dibayar. Wajib dibayar. Ataupun dia sudah peluk Islam? Sama. Janji hutang mesti dibayar. Dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla di atas hutang. Janji. Wa aufu bil ahd. Dan tunaikanlah janji. Nabi janji dengan Quraisy. Quraisy yang memerangi Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Janji, Nabi tak mungkir janji itu. Walaupun kadang-kadang sehingga menyebabkan orang yang nak masuk Islam di Mekah, di Madinah tu terganggu. Dia kata tak boleh. Tapi oleh kerana itu perjanjian, patuh pada janji. Once kita janji, kita patuhi janji itu. Kita bila berhutang bererti kita janji nak bayar. Kalau tidak, dia pun tak bagi kita hutang. Kalau kita tak baik ni, mungkin dia kita kata besok dia bukan boleh tuntut pahala kita, dia masuk neraka. Pertama, kita tak tahu lagi dia masuk neraka ke tak, melainkan dia tu telah sampai kepada dia ajaran Islam yang sebenar, dia tolak, baru dia masuk neraka. Kita tak kata orang bukan Islam masuk syurga. Tapi kalau orang tu dia tak sampai ajaran agama kat dia, tak ada siapa terang kat dia. Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rusula. Kami tak akan mengazab sehingga kami datangkan rasul. Jadi Tuhan tak akan azab. Kalau mak bapak kita mati tu dulu, tak ada siapa, nobody told him or told her the real religion. Bukan sekat beritahu Islam bagus cik, itu jual barang. Maksud dengan argument, sehingga dia akal dia tak boleh lagi kata melainkan inilah agama Tuhan. Dia tak ada siapa bagi tahu. Orang yang tak bagi tahu tu yang berdosa. Macam kita nak pergi jumpa kawan kita bukan Islam kan. Semua kita ajak dia makan, suruh belanja kita. Islam kita tak bagi tahu, kita berdosa. Allah lebih tahu. Kita tak tahu. Kita mungkin kata tak ada siapa sampaikan, mungkin ada orang bagi tahu dia. Ada pun dia dah lalui. Kalau Allah sebab tu kita bab ni, kita jangan takut. Allah ni maha adil. Dia lebih kesian pada hamba dia lebih pada kita lagi. Dia tahu kalau hamba dia. Mungkin hamba dia yang ni memang telah tahu bahawa agama benar. Kadang-kadang orang bagi tahu sikit je, tapi Allah jadikan dia memang faham Islam benar. Tapi dia tak mau sat. Sebab dia rasa kepentingan dia ke apa. Dia jawab dengan Tuhan dia. Tapi kalau dia semua ajaran sampai, dia tolak, baru dia akan dihukum oleh Tuhan. Okey. Tak apalah. Dia di akhirat kelak katalah dia apa pun, kita tetap berdosa kerana kita tak menunaikan ini dia. Bagaimana Allah nak uruskan hutang kita tu?
Adakah Allah akan meringankan azab dia ataupun mengambil dosa dia bagi kat kita supaya azab dia ringan sikit? Macam dalam hadis Muslim tu, itu urusan Allah. Tapi hutang mesti bayar. Hutang kena bayar. Apa khabar tu? Ya. Ya. Okay, terima kasih. Kalau dalam majlis itu ada dua bahagian. Satu bahagian yang tak ada kaitan dengan agama, sekadar tak ada kepercayaan apa, himpun makan sembah, bahagian tu kita hadir lah, ataupun kita boleh ada kerana tak ada kepercayaan. Tapi apabila dia datang kepada kepercayaan, contoh makan satu benda, makan apa tu? Insang. Kalau sekadar makan saja, tak ada apalah makanan. Tapi apabila dia kata dengan makan ini akan mendatangkan kemakmuran dan rezeki, itu kepercayaan, i'tiqad. Itu boleh membawa pada syirik. Jadi pakat buat belaka. Yang Melayu ni pun buat sebab yang masuk Islam ni dia kata it's okay, tak ada apa-apa, dia kata tak percaya apa. Saya pernah tengok satu budak Melayu, dia kata kita niat supaya kita murah rezeki. Saya kata jangan, you tarik balik. Tak boleh. Bukan saja tak boleh insang tu. Satu orang mai datang kepada Nabi kata, ya Rasulullah, bima sya'allah wa bima syi't. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Tuhan. Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa saja yang Allah kehendaki. Kata apa yang Allah kehendaki sahaja. Tu Nabi. Hatta diri dia. Sebab tu kita tak panggil. Sekarang ni kita tak panggil, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Kita tak panggil tu. Kita, ya Allah tolong aku dengan berkat Rasulullah. Sebahagian yang membenarkan tawassul, khilaf dalam hal tu, itu cerita lain. Tapi awak panggil Rasul supaya tolong, apa beza awak panggil, oh Jesus help me. Sekarang ni, ya Rasulullah tolonglah aku, sembuhkan. Apa ni? Oh Jesus help me. Samalah. Sebab saya kata ada satu majlis, satu orang tarekat apa, dia kata kena wali-wali ni diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau macam tu tak ada masalah orang panggil Jesus. Boleh tak orang panggil, oh Jesus help me? Oh, tak boleh, tu Kristian punya. Jesus tu Rasul. Ini wali je. Kalau wali kau boleh panggil, Jesus tu kau panggil. Apa tujuan kedatangan Nabi Muhammad? Orang Johor. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami bukan sembah berhala tu. Kami hanya nak bagi dia orang dekatkan kami dengan Allah Ta'ala saja. Tapi Al-Quran datang mencegah mereka. Kalau kata itu jawapan mereka. Semua nas Quran kita baca,
perjuangan Quran ialah membuang syirik dari kepala kita, sehingga kita mendaulatkan Allah sahaja di dalam hidup kita. Dan ini saya harap mudah-mudahan saudara-saudara baru kita janganlah terpengaruh dengan benda-benda ni semua. Lari daripada macam-macam panggilan tu, mari duk panggil banyak. Sekarang ni tak. Dan baru ni saya ada kes dengan tarekat mana. Dia kata kalau orang panggil Ya Allah itu tak sopan. Macam kita pergi jumpa raja terus, kena melalui dia punya setiausaha dia semua. Di sini dia boleh kita panggil dia. Dia kata kita nak buat keputusan tentang tarekat dah. Dia kata. Jadi siapa kata Rabbana atina fid dunya, tak bagus. Patut wahai wali, mintalah pada Allah supaya. Kena minta kat wali dulu. Itu sin. Macam Roman Katolik. Yang menariknya George Bush dengan Tony Blair pun sin juga. Tarekat tu. Kerajaan Allah, percaya tak ada kerajaan Allah? Dia kata Allah, kalau dia anggap itu kan ya, memang Allah memang ada kerajaan dia sendiri lah. Kalau dia anggap itu kan, kan? Kenapa mesti cakap itu? Allah kan untuk semua kan, apa semua kan? Tak. Macam kita kan ada jalan raya, kerja raya, ada air, jadi yang penjaga air tu nak beri, apa ya? Saya Kalau macam tu tak ada agama lah dalam dunia ni yang tak salah. Yang salah. Semua betul. dia kata, ya Nabi Khadir minta izin ambil air untuk ambil sembahyang, ambil ini. Kalau tak minta izin macam perompak tanpa izin. Ada saya pernah dengar itu. Saya pernah berbincang dengan kata, semua kata rukun-rukun kan, ambil sembahyang apa semua kan tak. Ada sebut minta izin. Itu yang saya kata dulu ni, minta pada pokok. Pasal apa? Pokok hamba Allah yang tak berdosa. Kalau minta pada wali dah mati dah, duduk dalam kubur, kita boleh minta kat dia sebab dia kata wali ni dekat Allah, tak ada dosa apa. Yalah, semua manusia berdosa, tapi tak apalah, dia punya dakwaan. So kita minta wali tolong kita. Pasal apa? Wali ni walaupun dah mati dia, tapi hakikatnya dia hidup di sisi Allah. Saya tanya dia, pokok ni hidup pokok, bertasbih, bertahmid kepada Allah Ta'ala. Nabi pun ada letak pokok atas kubur. Boleh dah, wahai pokok, tolonglah beri rezeki ke aku. Ataupun wahai pokok, tolong, boleh tak? Dia kata pokok tak boleh. Pasal pokok tak boleh? Tadi mayat boleh? Dia mayat minta pada Allah, pokok minta pada Allah lah juga. Kalau pokok boleh, nanti lembu pun boleh. Pasal lembu pun makhluk Tuhan juga. Lembu pun bertasbih juga. Betul tak? Kalau macam tu, sembah lembu tu okey lah. Ini semua karut yang berlaku. Okey, tak apa. Isunya tadi, kita nak kena identify lah majlis-majlis ni tadi. Majlis mana yang saya sendiri, saya hadir majlis pasal saya dikelirukan oleh orang tu lah. Sebahagian dia orang kata tak tahulah, Dr. Ridwan kata ni ada. Saya tanya ni ada kepercayaan? Tak ada kepercayaan apa. Dia kata dia punya naga ni suka-suka je. Bila dia kata suka-suka, sebab tu kita kata oh ya, habis tu dia tarian, dance only. Kan kita dance okey ya kata. Kan, tapi kalau macam tadi, kerana naga tu mari di depan pintu dia, baru rezeki mai. Contohnya kalau kepercayaan macam tu. Itu ada kepercayaan. Tarikat Cina. Nabi kata man allaqa faqad asyrak. Siapa yang gantung. Ambil ni, gantung kan, tangkal lah, maka syirik. Sebab apa? Dia percaya penyebab yang ni. Kalau gantung boleh jadi syirik, kalau percaya naga tu boleh buat mari rezeki, syirik tak? Membulatkan kepercayaan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tak tahulah, saya jawab ni based on, nanti kalau orang dengar video ni dia kata saya dah putuskan, saya based daripada apa yang tadi kata tadi lah. Kalau itu ada unsur kepercayaan, tak boleh. Kalau tak ada unsur kepercayaan, saya tak tahulah, mungkin makan malam tu tak ada kepercayaan apa kot, family kot. Ada? Makan besar tak ada kot. Gathering je kot kan? Macam ucapan kongsi Fahai. Ya. Itu ucapan Fahai. Dia kata kaya
Oh, prosperity ya. Warna nas tu disebut sebagai Om Lai, Om datang. Jadi buah itu ada makna. Kalau dia ganti dengan durian okey lah. Tapi durian hak mahal ya. Ya, sebab itulah. Tapi orang yang dah ada latar ni lah yang nak kena educate Melayu-Melayu ni. Pasal Melayu ni dia tak tahu apa. Dia kira dah makan, dia pergi lah kan. So kita pun tak tahu kan. So kena educate kita. Kan? Unless kalau dia dah has nothing, tak ada lagi lah apa-apa kepercayaan, makan je. So maybe kita boleh buat the same one, tapi kita ubahlah, janganlah gantilah benda-benda yang boleh membawa kepercayaan. Even like wishing a Christian Merry Christmas tak boleh, you know, it's very confusing. Okay, ini beza. Wishing orang tak bererti kita support agama tu. Di dalam kaedah umum ialah wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu greeting, so kamu jawab balik lebih baik daripada greeting itu ataupun sama tara dengan dia. So kalau kita ada saudara bukan kita ada kawan bukan Muslim, hari Kristian ke apa, hari raya dulu dia bagi tahu kat kita selamat hari raya, dia hantar. So kita nak balas dia selamat hari raya, bukan raya dia. Mari hari Christmas dia kita sebut benda yang tak ada tentang syirik apa lah. Selamat hari Natal, selamat hari happy day. Yang itulah sebagai balas dengan maksud dia happy lah hari tu. Bukan suruh dia pergi gereja duduk sembah, tu kita tak ada. Tapi kalau kita pergi tambah sebut dengan nama Tuhan dia, itu tak boleh. Mungkin kita kata have a great day or a good day, apa whatever kita kata sebagai tanda dia kata taklah. Kita ni hambar, dulu dia ucap kat kita, hari dia kita tak kata apa-apa kat dia. It's not good ethic, kan, akhlak yang baik. So kita respon dengan kadar tu lah. Jangan kita pula pergi masuk dengan pergi. Itu yang salahnya. Kita balas yang setara. Tapi kalau tak ada kepentingan, dia pun tak pernah ucap dengan kita, dia pun tak rasa hati apa pun untuk kita cari dia nak berucap. Saya tak nampak keperluan lah. Kita ucap tu sebagai nak tunjukkan satu etik yang baik, akhlak yang baik Islam. Menghormati awak, awak buat baik dengan saya buat baik balik dengan awak. Tapi kalau tak ada kepentingan, sebab tu kehadiran dalam majlis-majlis syirik seperti itu juga, macam tu juga. Ada pemimpin tanya, saya dulu pendapat Tuan Guru ni Aziz, dia orang berpengetahuan, mungkin dia saja nak tengok pandangan berbeza. Dia pernah call saya, boleh tanya apa, dia punya setiausaha kan, mesti ada. Dia tanya pendapat yang sama tentang hadir ni. Masa tu dia ada pandangan dan saya pun pandangannya tak jauh dengan pandangan saya. Saya pun sebutlah mungkin dia saja nak tahu orang lain punya pandangan. Dan ramai juga orang pemerintah, menteri seumpamanya, dia tanya, ada majlis agama, dia boleh hadir tak? Kita terkata, awak hadir sebagai apa? Kalau saya hadir bukan nak menguatkan majlis tu, saya hadir sebagai pemimpin, yang mana saya berkuasa ke atas mereka, bagi koman pada mereka. Saya hadir untuk memberitahu, ini hari kamu, jaga keamanan, jaga apa, kamu rakyat saya, kamu mendapati hak. It's okay lah. Taklah kita sendiri pergi cucuh pelita tu nak bagi masak tu, tanda masak beras makmur. Dia pergi buat, patutnya dia pergi dengan izzah dia sebagai pemimpin. Macam polis pergi hadir kawal perayaan kaum lain, polis Muslim. Tak apa, dia bukan hadir untuk membesarkan majlis itu, dia hadir bertugas kerana keamanan mesti dijaga. Nurse yang hadir, doktor yang hadir, walaupun mereka buat perayaan agama mereka, rights mereka as a citizen untuk mendapatkan kesihatan dan elakkan kalau jatuh penyakit, sakit, untuk mendapatkan rawatan ada dalam negara, kita pergi atas tiket itu. Tapi kalau kita tak ada pasal-pasal, orang tak panggil, kita pun pergi sama nak panjat apa tangga tu kan. Kau pasal apa? Dia kata, tu tengok polis pun ada Muslim, dia datang kerja lain, kau datang kerja apa? Itu masalahnya. Orang datang kerja lain, kau datang kerja apa? So kita bukan tanda kita benci dia. Lain daripada majlis perayaan tu, kita kawan, kita makan sekali, boleh makan kepala ikan. Kita bercakap soal belief,
creed, faith. So ini ada perbezaan dia. So hopefully kita mudah-mudahan. Terima kasih banyak, ada lebih masa 3 minit. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Cuma saya nak sebut sikit lah. Last, saya tak tahu platform yang sesuai ke tak, saya dah sebut kat orang boleh. Saudara, tuan-tuan masih ingat cerita 3 orang kanak-kanak yang masuk Islam di Perlis yang jadi isu, betul kan? 3 orang kanak-kanak ni kita pun tak tahu mereka di mana. Mereka ni dah masuk Islam, kita tak ada maklumat. Dia balik kepada mak dia, kita tak kata apa, itu mak dia. Tapi at least kita nak tahulah juga dia punya perkembangan dia apa. Kita tak tahu. Sedangkan kita tahu anak-anak ni ada yang hafal Quran, yang menang, tapi kita tak tahu. Dan kita tak dibenarkan ambil tahu. Yalah, saya nak cerita dia punya keadaan negara kita. Saya tak okey. Mufti dan juga Maib disaman. Dan kita kena ke mahkamah kes ni. Kita ambil lawyer apa semua untuk fight. 3 orang ni, saya nak cerita. Ni pasal cerita pilihan raya dah habis, saya cerita. Saya tak kisah pun, dia punya pilihan. 3 orang ni, dia bukan orang Perlis. Tentu semua tahu. Mereka macam kes tadi. Mereka adalah orang duduk di Kedah. Kerana mereka mendapat berita bahawasanya nak masuk Islam pergi ke Perlis, dia senang daftar. Bapak dia yang bawa dia sendiri main masuk Islam. Bapak dia bawa. Kita bapak dia bawa, tak adalah kita nak check, wak mari IC mak kamu apa semua. Bapak dia yang anak saya masuk Islam, kita bagi masuk Islam. Kita daftar. Bukan kita daftar di pendaftaran negara. Kita daftar di dalam buku pendaftaran Jabatan Agama. Ni, geng-geng yang lawan kita, lawyer-lawyer hak bising hari tu, termasuk hak Penang tu 3 orang tu. Dia nak suruh kita buang pendaftaran kita tu. Apa you punya bisnes pendaftaran buku kami? Hapuskan pendaftaran tu. Tu tengok. Ini Muslim country. Saya bukan perkauman, tapi cara isu tu dimainkan. Padahal kalau dia pergi kat pendaftaran negara, tengok nama budak ni dipoto, itu cerita lain. Itu tangan, tapi pendaftaran pejabat kami daftar dia. Okey. Isu ni. Kemudian budak ni dia ambil, kita pun tak ada. Daripada awal kita memang bagi. Pasal mak dia, pasal bapak dia duduk di dalam. Sekarang bapak dia dah keluar. Alhamdulillah lah, kita usahalah. Bapak dia pun bantu bapak dia apa yang boleh. Bapak dia dah keluar, dia nak cari anak dia. Kita pun tak ada isu, tapi at least kan, saya rasa masyarakat Islam kan, lepas kes tu berlaku, kes tu mari ke Perlis, kita bukan kenal dia, kita hanya bagi dia masuk Islam. Dan dia memanglah bahawa Islam, kita bagi bantuan pendidikan, duit untuk dia boleh sambung belajar, kita bagi semua. Bukan pun anak Perlis, bukan pun ada kaitan dengan Perlis. Lepas tu balik ke Kedah, berjadi isu, ustazah tu nak diancam bunuh lah apa semua. Nobody protect her. Sehingga itu dia terpaksa dalam ketakutan itu, dia bawa balik budak ni ke Perlis. Dia bawa ketakutan untuk kita tengok kes ni. Lepas tu dia orang ambil balik ke sana. Kita tak ada apalah mak dia, tapi macam tu kita boleh tahu satu orang dah masuk Islam. Pak dia ada sekarang ya. Kita tak tahu anak tu di mana. Islam ke dia? Polis mayang lagi ke dia? Adakah hak dia? Wishes of child. Apa dia hak dia? So ini saya sebut di sinilah. PMT tak payahlah potong ini, tapi saya nak makluman kepada sini sajalah. Supaya kita tahu bahawasanya kita kena tolong antara satu sama lain dalam nak bawa agama. This is our country, Muslim country.
It's not easy. Padahal bukan ada kacau siapa pun. Yang duka cita tu, ada yang Muslim-Muslim ni pergi sokong rahmatan lil alamin, semua ada kat dia, sokong rahmatan lil alamin. Orang nak masuk Islam dia bayar. Salah guna kataan. So whatever, saya nak maklumkan hal ni supaya kita tahu bahawasanya usaha untuk mempertahankan semua orang masuk Islam. Dulu kes Natrah. Natrah tu dengan dia balik kepada family dia. Dua-dua family dia. Satu Melaya dengan Singapura, semua pakat bangkit. 3 orang ni bukan seperti Natrah. 3 orang ni hafal Quran, menang azan. 3 orang ni. Dia pergi mana kita tak tahu. Kita tak kata hilang apa. Ada kat mak dia lah. Kita faham kan? Kat mak dia lah. Tapi kita tak tahu keadaan dia. Adakah telah masih dengan mak dia, dah dibawa ke luar negara. Tak boleh, kita tak tahu. So, kita kena tolong-menolong untuk membantu orang-orang yang masuk Islam ni. Mudah-mudahan. Sekian, terima kasih banyak kepada pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.